Misteri suami petani. Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah perkahwinan yang bermula bukan dari cinta, tetapi dari keperluan mendesak? Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah tentang Natalia, seorang gadis Ukraina berusia 20 tahun yang kehilangan segalanya akibat perang. Demi meneruskan hidup, dia memilih untuk mengahwini seorang lelaki Malaysia yang 28 tahun lebih tua daripadanya. Namun, pada malam perkahwinan mereka, suaminya menghilang entah ke mana. Malam berikutnya, dan setiap malam selepas itu, apabila senja berlabuh, dia akan menuju ke suatu tempat di dalam atau sekitar rumah, dan kembali dengan peluh membasahi tubuh. Suatu hari, Natalia tanpa sengaja mengetahui kebenaran mengejutkan di sebalik tingkah laku suaminya itu. Apakah sebenarnya yang dilakukan lelaki itu setiap malam? Sebelum kita menyelami kisah ini, terima kasih kerana bersama kami. Di mana sahaja Anda berada sekarang, sila tinggalkan komen. Nama saya Natalia, dibesarkan di sebuah bandar moden di Ukraina. Kehidupan saya biasa-biasa sahaja sebelum perang bermula. Saya belajar linguistik di universiti, dan pada hujung minggu, saya sering ke pasar bersama ibu untuk membeli belah. Ayah pula bekerja di tapak pembinaan, dan setiap malam, kami bertiga akan makan malam bersama di meja. Namun, 2 tahun lalu, semuanya berubah. Perang meletus. Pada awalnya, kami sangka ia akan berakhir dalam beberapa hari. Tetapi pengeboman berterusan, asap berkepul-kepul naik ke langit. Setiap petang, bunyi letupan memekakkan telinga, dan setiap pagi, berita tentang bangunan yang runtuh memenuhi ruang udara. Suatu malam, ketika kami cuba berlindung di dalam bilik bawah tanah seperti biasa, kami mendengar bunyi yang mengerikan. Bangunan kami bergegar, tingkap kaca pecah berkecai. Ayah memeluk saya erat dan ibu menjerit ketakutan. Debu menyelubungi pandangan, telinga saya berdenging. Apabila saya sedar, separuh daripada rumah kami sudah runtuh. Terdapat lubang besar pada dinding dan siling telah roboh. Ayah dan saya selamat, tetapi ibu tidak. Dia terperangkap di bawah runtuhan. Kami memanggil ambulans, tetapi tiada yang datang. Seluruh bandar huru-hara ketika itu. Ibu meninggal dunia malam itu juga, tanpa sempat dibawa ke hospital. Saya menangis sepanjang hari di hadapan rumah kami yang musnah. Ayah terdiam, hanya memegang erat tangan ibu. Kami mengadakan pengebumian. Dan seminggu kemudian, surat panggilan untuk menyertai tentera tiba untuk ayah. Umurnya sudah melebihi 50 tahun, tetapi perang tidak memilih usia. Ayah pergi, dan saya ditinggalkan seorang diri. Saya menumpang di rumah saudara mara, tetapi tidak lama, kerana semua orang juga menghadapi kesusahan. 3 bulan kemudian, ayah pulang. Namun, keadaannya tidak sempurna. Kaki kirinya terkena serpihan, dan walaupun sudah menjalani pembedahan, dia sukar untuk berjalan dengan baik. Dia pulang setelah diberitahu tentang keadaannya, tetapi rumah kami sudah tiada. Yang tinggal hanyalah 2 beg kecil dan kami berdua. Musim sejuk tiba. Kami tinggal di loteng rumah saudara, tetapi pemanas tidak berfungsi dengan baik. Pada waktu malam, nafas kami berkepul-kepul seperti asap, dan berbaring di lantai yang sejuk terasa seperti seluruh badan membeku. Ayah mengerang kesakitan sepanjang malam, kerana sakit kakinya semakin teruk akibat kesejukan. Pada waktu pagi, ayah sering tidak dapat bangun. Kakinya kaku dan tidak dapat bergerak. Saya mengurut kakinya, tetapi sia-sia. Walaupun kami ingin ke hospital, kami tidak mampu menanggung kos ubat-ubatan. Malah ubat penahan sakit pun sukar didapati. Saya mencari pekerjaan di mana-mana, tetapi perang telah menghentikan segalanya. Kedai-kedai tutup, kilang-kilang berhenti beroperasi. Kadang-kadang ada tempat yang mengagihkan bantuan makanan, tetapi barisannya terlalu panjang. Saya beratur dari subuh, hanya untuk mendapatkan sebuku roti. Saya menangis setiap malam. Saya fikir, kami tidak akan dapat meneruskan hidup begini. Ayah semakin murung, pandangannya kelam. Sakit kakinya adalah masalah, tetapi hatinya lebih sakit, saya rasa. Rasa bersalah sebagai seorang ayah yang tidak mampu menjaga seorang anak perempuan dengan baik. Pada masa itu, saya menemui sedikit hiburan dalam talian. Setelah mengambil jurusan linguistik di universiti, saya belajar bahasa Melayu sendiri dengan menonton drama-drama Malaysia. Saya ingin melarikan diri dari realiti perang, walaupun seketika.
Saya mampu berkomunikasi asas. Suatu hari, saya melihat iklan di internet yang dipaparkan kepada saya. Ia adalah agensi perkahwinan antarabangsa. Isinya adalah tentang menguruskan perkahwinan dengan lelaki dari Malaysia. Pada mulanya, saya fikir ia tidak masuk akal. Berkahwin dengan orang yang tidak saya kenali, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Saya fikir ayah akan mati jika kami terus begini. Dalam keadaan kesejukan, kesakitan, dan keputusasaan, saya menghubungi agensi perkawinan itu. Penyelaras itu baik, tetapi realistik. Dia bertanya tentang syarat-syarat, umur, status pendidikan, dan keadaan saya. Saya bertanya dengan hati-hati, bolehkah ayah saya ikut bersama? Penyelaras itu terdiam sebentar. Kemudian dia berkata, sukar. Biasanya hanya pengantin perempuan yang dibenarkan, sangat jarang ada yang sudi menerima keluarga. Saya hampir menangis. Saya berkata, kalau begitu, saya tak boleh. Saya takkan tinggalkan ayah. Dengan kata-kata saya yang meminta sesiapa sahaja untuk menerima ayah bersama, penyelaras itu menghela nafas. Kemudian dia berkata, saya akan cuba mencari. Mungkin ada orang istimewa yang sudi menerima kes ini. Saya menunggu selama seminggu. Minggu itu terasa seperti setahun. Ayah semakin lemah, dan saya risau setiap hari. Saya berdoa setiap malam agar berita baik akan tiba. Akhirnya, mereka menghubungi saya. Penyelaras itu berkata, ada seorang lelaki Malaysia berusia 48 tahun yang tinggal di sebuah kampung. Dia seorang petani dan tinggal bersendirian. Dia berkata rumahnya besar, ada banyak bilik, jadi ayah kamu boleh tinggal bersama. Dengan tangan menggigil, saya menerima gambar itu. Dia seorang lelaki dengan kulit sawo matang yang kukuh. Senyumannya kelihatan tenang. Dia tidak memberikan kesan yang buruk, tetapi umurnya menjadi masalah. 48 tahun, dia 28 tahun lebih tua daripada saya. Penyelaras itu bertanya dengan berhati-hati, adakah kamu pasti? Saya tidak dapat menjawab. Jujur, saya takut, tetapi saya memandang ayah yang terbaring di katil memandang siling. Saya mengangguk. Ya, saya pasti. Saya akan lakukannya. Penyelaras itu mengesahkan, betul-betul pasti. Kamu boleh fikirkan semula. Tetapi saya sudah membuat keputusan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ayah. Dokumen-dokumen disediakan, gambar dihantar, dan kami membuat panggilan video. Lelaki itu, Encik Azman, kurang bercakap, tetapi dia kelihatan serius. Apabila saya menjelaskan keadaan ayah, dia mengangguk dan berkata, tak apa. Rumah saya besar, jangan risau. Saya memberitahu ayah, kita kena pergi ke Malaysia. Kita kena mulakan hidup baru di sana. Ayah terdiam seketika. Kemudian dia bertanya, berapa umur lelaki itu? Saya menjawab dengan teragak-agak, 48. Ayah kelihatan terkejut. Kalau begitu, dia hanya 4 tahun lebih tua daripadaku. Tak boleh. Saya memegang tangan ayah. Tak apa, kita kena pergi, kata saya. Ayah menggelengkan kepalanya. Saya tak boleh biarkan kamu berkorban kerana saya. Lebih baik saya mati di sini. Saya menangis. Ayah tak ada, saya pun tak boleh hidup. Kita kena pergi bersama, kata saya sambil menangis. Akhirnya ayah mengalah, tetapi wajahnya kelihatan sedih. Ekspresinya menunjukkan rasa tidak berdaya kerana terpaksa melepaskan anak perempuannya dengan cara ini. Saya memeluk ayah. Tak apa, kita akan baik-baik sahaja, bisik saya. Sebulan kemudian, kami berdiri di lapangan terbang. Hanya 2 beg kecil yang kami miliki. Saudara mara datang menghantar, tetapi semua terdiam. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kami menaiki kapal terbang. Saya memandang keluar tingkap. Bandar yang musnah akibat pengeboman semakin kecil. Tempat saya dilahirkan, tempat saya menghabiskan masa bersama ibu, semakin jauh. Ayah memegang erat tangan saya. Penerbangan panjang bermula. Saya tidak dapat tidur. Apa yang akan berlaku seterusnya? Siapakah lelaki itu? Adakah ayah akan baik-baik sahaja? Pelbagai fikiran berkecamuk dalam kepala saya. Ayah juga tidak dapat tidur. Kadang-kadang dia mengurut kakinya, dahinya berkerut. Mungkin sakit kakinya bertambah teruk kerana tidak dapat meluruskan kaki di tempat duduk kapal terbang yang sempit. Saya mengurut kakinya, berharap dia sedikit lega.
kapal terbang mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Apabila kami keluar dari pintu pagar, kaki saya menggigil. Saya akan bertemu dengan lelaki itu. Suami saya. Di tengah-tengah orang ramai, saya melihat seorang lelaki. Dia memegang sekeping kad yang tertulis nama saya. Dia adalah lelaki yang saya lihat dalam gambar. Saya menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat kami. Dia mendekati kami sambil tersenyum janggal. Saya memandang wajahnya dengan jelas. Berusia 48 tahun, kulitnya sawo matang kerana terjemur matahari. Tetapi ekspresinya lembut. Dia memandang ayah, lalu menundukkan kepala dengan hormat. Dalam bahasa Inggris yang janggal, dia berkata, "Encik Oleksi." Ayah mengangguk. Dua lelaki berhadapan, seorang berusia 52 tahun, seorang lagi 48 tahun. Hanya 4 tahun perbezaan usia. Pada saat itu, saya sedar tiada lagi jalan kembali. Kehidupan baru kami telah bermula. Apabila kami keluar dari lapangan terbang, angin sejuk menyapa wajah. Musim bunga di Malaysia tidaklah sedingin di Ukraine. Encik Azman mengambil bagasi kami dan menuju ke tempat letak kereta. Sebuah truk pikap lama terparkir di sana. Encik Azman membuka pintu tempat duduk penumpang untuk memudahkan ayah naik. Kereta itu meluncur laju di lebuh raya. Bangunan-bangunan tinggi di Bandar Kuala Lumpur melintas di luar tingkap. Tetapi kami tidak akan ke Kuala Lumpur. Encik Azman berkata dia tinggal di kawasan kampung. Kami memandu selama 2 jam. Bangunan-bangunan semakin rendah dan bukit bukau mula kelihatan. Sawah padi terhampar luas. Ayah memandang keluar tingkap. Mungkin pemandangan itu menyerupai kampung halaman kami. Kami tiba di pintu masuk sebuah kampung. Memasuki jalan yang sempit, kami melihat rumah-rumah beratap genting. Encik Azman memberhentikan kereta. "Ini rumah kita," katanya. Ia adalah sebuah rumah kampung tradisional, bertingkat rendah. Halamannya luas dan mempunyai kebun buah-buahan. Di seberang pagar, bukit bukau kelihatan. Encik Azman menurunkan bagasi sambil berkata, "Rumah lama, tapi saya dah baiki." Dia kata, ada 3 bilik. Kami masuk ke dalam, ada ruang tamu, kemudian lorong. Kami menanggalkan kasut dan naik ke atas. Di kedua-dua belah lorong, terdapat pintu bilik. Encik Azman menunjuk bilik paling hujung. "Itu bilik Encik Oleksi," katanya. "Cukup cerah dan hangat." Saya membuka bilik ayah, ia kelihatan kemas. Tilam sudah terhampar dan ada sebuah almari kecil. Di luar tingkap, kebun kelihatan. Ayah hanya memandang sekeliling bilik tanpa berkata apa-apa. Encik Azman menunjukkan bilik saya. Ia terletak di tengah lorong, lebih kecil daripada bilik ayah, tetapi kemas. Ada meja dan almari pakaian, dan dari tingkap, saya boleh melihat halaman rumah. Encik Azman berkata biliknya di bahagian hadapan. Semasa kami sedang membongkar barang, ketua kampung datang melawat. Seorang lelaki tua sekitar pertengahan 70 pro. Dia bertanya sesuatu kepada Encik Azman, dan Encik Azman menjawab. Ketua kampung memandang kami dan mengangguk. Nampaknya itu bermaksud ucapan selamat datang. Kami makan malam. Makanan yang Encik Azman sediakan terlebih dahulu. Ada gulai ikan, nasi, dan beberapa jenis lauk pauk kampung. Rasanya asing, tetapi ia menghangatkan. Ayah makan sedikit sahaja. Dia kelihatan letih akibat perjalanan panjang. Encik Azman berkata, "Kita akan adakan majlis akad nikah kecil-kecilan 3 hari lagi, cukup di balai raya kampung sahaja." Dia berkata tetamu tidak akan ramai, hanya beberapa orang kampung. 3 hari berlalu. Sepanjang masa itu, saya belajar kerja-kerja rumah. Saya belajar di mana letaknya dapur, bagaimana menggunakan mesin basuh. Encik Azman kurang bercakap, tetapi dia baik hati. Dia menjelaskan dengan perlahan dan menunggu sehingga saya faham. Ayah menghabiskan banyak masa di dalam bilik. Kerana sakit kakinya teruk, penerbangan panjang dan persekitaran yang asing mungkin membebankan badannya. Saya masuk ke bilik ayah beberapa kali sehari untuk melihat keadaannya. Hari majlis akad nikah tiba. Balai raya kampung itu kecil, ruang yang boleh memuatkan kira-kira 20 orang. Encik Azman memakai baju Melayu, dan saya memakai baju kurung putih. Tidak mewah, tetapi cantik. Orang-orang kampung datang. Kebanyakannya berusia 60 konan ke atas.
Mak cik berbisik-bisik sambil memandang saya. Saya tidak faham apa yang mereka katakan, tetapi saya dapat meneka dari ekspresi wajah mereka. Mereka pasti bercakap tentang saya yang terlalu muda. Upacara ringkas dijalankan. Tiada ucapan panjang, janji-janji pun ringkas. Encik Azman dan saya menundukkan kepala. Para tetamu bertepuk tangan. Ketua kampung mengucapkan tahniah. Ayah duduk di sudut, wajahnya kelihatan muram. Mungkin dia bimbang kerana terpaksa melepaskan perkahwinan anak perempuannya dengan cara ini. Saya mendekati ayah dan memegang tangannya. Tak apa, saya akan bahagia, kata saya. Makanan dihidangkan. Hidangan yang disediakan oleh makcik kampung. Ada kari ayam, ulam-ulaman, dan minuman. Para tetamu makan sambil mengucapkan tahniah kepada Encik Azman. Encik Azman tersenyum janggal sambil menundukkan kepala. Majlis tamat dan kami pulang ke rumah. Matahari sudah terbenam. Bayang-bayang senja di halaman rumah kelihatan panjang. Encik Azman menurunkan barang dari truk pikap. Hadiah-hadiah dari tetamu. Kami makan malam. Kami bertiga makan dengan senyap, hampir tiada perbualan. Ayah masih muram dan Encik Azman juga senyap. Saya dapat merasakan tangan saya menggigil ketika memegang sudu. Selepas makan, ayah masuk ke biliknya. Saya mencuci pinggan. Encik Azman membantu di sebelah. Dia berkata, "Natalia, kamu mesti penat hari ini. Rehatlah." Saya mengangguk. Saya masuk ke bilik saya. Saya menutup pintu dan duduk di atas katil. Jantung saya berdebar-debar. Ia adalah malam pertama. Sejujurnya, saya takut dan gemetar. 1 jam berlalu. Kedengaran bunyi tapak kaki dari lorong. Saya menahan nafas. Tapak kaki itu berhenti di hadapan bilik saya. Tetapi tiada bunyi lain kedengaran. Selepas seketika, bunyi tapak kaki itu semakin menjauh. Nampaknya ia menuju ke bilik ayah. Saya perlahan-lahan membuka pintu, mengintai sedikit ke lorong. Saya melihat Encik Azman membuka pintu bilik ayah dengan berhati-hati dan masuk ke dalamnya. Dia memegang sesuatu. Saya rasa pelik. Mengapa dia pergi ke bilik ayah pada malam pertama? Saya menunggu seketika. Encik Azman tidak keluar. Saya berbaring semula di atas katil. Saya keliru. Ada rasa lega dan pada masa yang sama, rasa kesunyian. Pukul 2 pagi, saya terbangun oleh bunyi sesuatu. Bunyi percikan api yang kecil. Ia datang dari luar tingkap. Saya mendekati tingkap. Saya melihat halaman belakang. Ada cahaya kecil di sana. Seseorang sedang mencangkung. Ia adalah Encik Azman. Saya diam-diam keluar. Angin sejuk menyapa wajah saya. Di belakang rumah, saya melihat sebuah sistem pemanas lantai tradisional yang menggunakan unggun api kecil. Encik Azman sedang duduk di hadapannya, memasukkan kayu api. Dia berpeluh sambil berhati-hati menghidupkan api. Walaupun waktu subuh yang dingin, dia menanggalkan bajunya. Dia panas kerana bekerja. Pemanas itu berfungsi. Air panas mengalir di bawah lantai rumah. Ia mengalir ke arah bilik ayah. Encik Azman telah melakukan ini sepanjang malam, pada malam pertama kami. Saya berundur. Kembali ke bilik saya dan memerhatikan dari tingkap. Encik Azman terus memasukkan kayu api. Memastikan api tidak padam. Cahaya subuh mula menyinari. Hati saya panas. Encik Azman menghabiskan malam pertama kami bukan di bilik pengantin, tetapi di hadapan pemanas api di luar rumah demi memastikan ayah saya sentiasa hangat. Hati saya panas. Pada masa yang sama, perasaan saya bercampur baur. Ada rasa terima kasih, rasa bersalah, dan juga rasa tidak faham. Mengapa lelaki ini melakukan semua ini? Pagi tiba. Kami duduk di meja makan, jelas terlihat keletihan di mata Encik Azman. Ada kesan kotoran di tangannya, tetapi dia berpura-pura seolah-olah tiada apa-apa. Ayah berkata, "Semalam sungguh hangat. Lama tak tidur lena." Encik Azman menjawab, "Baguslah kalau dapat tidur." Saya bertanya kepada Encik Azman secara berasingan, apa yang Encik buat di luar semalam? Encik Azman teragak-agak sebentar sebelum menjawab, "Sistem pemanas bilik ayah Encik Oleksi ada masalah. Bilik lain okey, tapi pipe bilik Encik Oleksi saja yang bermasalah. Saya dah panggil tukang baiki, tapi kena tunggu seminggu. Kampung ni
Susah sikit nak dapat servis cepat. Jadi, kena hidupkan api manual buat sementara ni. Takut encik Oleksi kesejukan, saya kena jaga unggun api tu sepanjang malam, kalau tak api akan padam. Jadi, sebab itulah dia tidak datang ke bilik saya pada malam pertama. Dia menghabiskan malam di hadapan pemanas api di luar rumah demi ayah saya. Petang tiba. Kami bertiga makan malam lagi. Encik Azman masih kurang bercakap, tetapi dia mengambil berat tentang ayah. Dia meletakkan lebih banyak lauk untuk ayah dan menuangkan air untuknya. Malam tiba. Saya berada di bilik saya. Kedengaran bunyi tapak kaki di lorong. Ia berhenti di hadapan bilik saya, kemudian berlalu pergi. Bunyi dia keluar dari rumah. Saya melihat keluar tingkap. Encik Azman sekali lagi pergi ke pemanas api di belakang rumah. Dia membawa kayu api, dan bunyi percikan api bermula. 2 hari berlalu, 3 hari berlalu. Encik Azman terus begitu. Setiap malam dia menghidupkan api di luar. Dia tidak pernah datang ke bilik saya. Saya keliru. Saya faham bahawa pemanas api itu rosak. Tetapi mengapa Encik Azman melakukannya seorang diri setiap malam? Mengapa saya tidak boleh membantunya? Tetapi satu perkara yang pasti, wajah ayah semakin ceria. Setiap pagi dia bangun dengan wajah cerah. Dia tidur di bilik yang hangat sepanjang malam, jadi badannya terasa lebih selesa. Seminggu berlalu. Akhirnya, tukang baiki datang. Dia membaiki pemanas api di bilik ayah. Dia berkata tidak perlu lagi menghidupkan api secara manual. Tetapi Encik Azman masih pergi ke pemanas api malam itu. Dia memastikan pemanas itu berfungsi dengan baik, dan dia juga menyediakan sedikit kayu api untuk berjaga-jaga. Kerana dia tidak mahu ayah kesejukan. Saya sedar. Lelaki ini adalah seseorang yang istimewa, berbeza daripada lelaki-lelaki yang saya kenali. 2 minggu berlalu. Perubahan mula terlihat pada ayah. Kuranglah keluhan kesakitan ketika bangun pagi. Sebelum ini, untuk bangun dari katil sahaja mengambil masa 10 minit. Kerana kakinya kaku dan tidak dapat bergerak. Tetapi kebelakangan ini berbeza. Ayah bangun sendiri. Tentu saja masih tidak selesa, tetapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ketika berjalan di lorong, dia kurang menyeret kakinya. Suatu pagi, ayah keluar ke dapur. Dia bangun lebih awal dari biasa. Dia memandang keluar tingkap dan berkata, "Tidur nyenyak." Saya bertanya, "Ada sakit di mana-mana?" Ayah menggelengkan kepala. Ajaibnya, kaki tak sakit. Bangun pagi lebih senang dari dulu. Encik Azman sedang menyediakan sarapan. Dia tersenyum mendengar kata-kata ayah. "Baguslah kalau dapat tidur nyenyak. Mungkin sebab lantai hangat." Ayah mengangguk. "Betul, lantai hangat sepanjang malam. Kehangatan yang tak pernah rasa di Ukraine. Dulu kalau tidur di lantai sejuk, kaki rasa membeku, tapi di sini tidak." Saya memandang Encik Azman. Saya tahu dia menghidupkan api setiap malam, tetapi Encik Azman tidak menceritakan hal itu. Dia hanya berkata, "Baguslah kalau hangat." Selepas makan, Encik Azman keluar. Dia berkata ada kerja di kebun. Saya mencuci pinggan sambil melihat keluar tingkap. Encik Azman memegang cangkul dan menggali tanah. Belakangnya membongkok dan menegak. Ayah berdiri di anjung. Dia memerhatikan Encik Azman. Selepas berdiri begitu seketika, dia berkata, "Lelaki itu betul-betul rajin. Dia bekerja dari subuh." Saya tidak menjawab, kerana saya tahu Encik Azman bangun subuh bukan hanya untuk kerja kebun. Ia adalah untuk menjaga suhu bilik ayah. Tetapi ayah tidak tahu tentang itu. Beberapa hari lagi berlalu. Keadaan ayah semakin baik. Dia sudah boleh berjalan di halaman. Tentu saja perlahan-lahan menggunakan tongkat, tetapi sebelum ini dia sukar untuk keluar dari bilik. Encik Azman berkata, "Cuaca cantik ni, apa kata kita jalan-jalan?" Ayah teragak-agak. Dia kata kakinya masih tidak stabil. Encik Azman berkata dia akan menyokong ayah ketika berjalan. Kami bertiga berjalan di jalan kampung. Ayah memegang lengan Encik Azman dan berjalan perlahan-lahan. Saya mengikut dari belakang. Orang-orang kampung memandang kami. Ada juga yang memberi salam. Ketua kampung melintas dan berhenti. Dia memandang ayah dan bertanya sesuatu kepada Encik Azman. Encik Azman menjawab bahawa mereka sedang berjalan-jalan dan kaki Encik Oleksi sudah semakin baik. Ketua kampung mengangguk
dan berkata kepada ayah dalam bahasa Melayu, tetapi dengan isyarat, semoga sihat. Ayah juga menundukkan kepala dan tersenyum. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ayah berkata, sukar untuk berjalan jauh, tapi taklah teruk. Di Ukraine, saya tak dapat bayangkan pun boleh berjalan, tapi di sini boleh. Saya melihat wajah ayah. Ia ceria. Semangatnya kembali. 2 bulan lalu, dia ingin mati, tetapi sekarang tidak lagi. Dia seolah-olah menemui sebab untuk hidup. Ketika makan malam, ayah mengucapkan terima kasih kepada Encik Azman. Encik Azman tersenyum janggal. Itu perkara biasa. Kita kan keluarga, jadi memang patut, katanya. Ayah menggelengkan kepala. Walaupun keluarga, tiada siapa yang akan buat sampai begini. Anak-anak kandung saya pun mungkin tak mampu. Encik Azman tidak berkata apa-apa, hanya makan nasi. Saya memandang kedua-dua mereka silih berganti. 52 tahun dan 48 tahun, 2 lelaki dengan perbezaan usia hanya 4 tahun, tetapi Encik Azman melayan ayah seperti orang tua yang dihormati. Dia menghormati dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Malam itu juga, Encik Azman tidak datang ke bilik saya. Dia berjalan melalui lorong dan pergi ke pemanas api. Saya tidak lagi terkejut. Saya sudah terbiasa. Bunyi percikan api kedengaran lagi. Lewat malam, saya ke tandas dan melalui lorong. Lampu menyala. Saya mengintai dari celah pintu. Encik Azman sedang mencangkung di hadapan pemanas api. Dia memasukkan kayu api dan menghidupkan api. Peluh menitik di dahinya. Dia menghela nafas sambil mengelap belakang tangannya. Dia kelihatan letih, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus memasukkan kayu api dan memerhatikan api. Dada saya sebak. Mengapa lelaki ini melakukan semua ini? Walaupun pengantin baru, dia menjaga suhu bilik di luar yang sejuk setiap malam. Saya tidak faham. Keesokan harinya, seorang makcik kampung datang melawat. Dia membawa kuih muih. Setelah berbual dengan Encik Azman, dia memandang saya. Kemudian dia bertanya, macam mana kehidupan pengantin baru? Saya teragak-agak untuk menjawab, kerana saya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Encik Azman berkata dari sebelah, baik-baik saja. Natalia pun pandai buat kerja rumah. Makcik itu tersenyum. Tetapi pandangan matanya pelik, seperti ingin bertanya lebih banyak. Saya melarikan diri ke dapur. Saya tidak mahu berbual lagi. Selepas makcik itu pulang, Encik Azman berkata, orang kampung mesti ingin tahu. Pengantin baru kan? Tapi jangan risau. Nanti lama-lama mereka akan biasa. Saya bertanya, biasa dengan apa? Encik Azman berhenti seketika. Kemudian dia berkata, kehidupan di sini akan biasa dengan kehidupan di Malaysia. Nampaknya bukan itu sahaja yang dimaksudkan. Tetapi saya tidak bertanya lebih lanjut. Encik Azman nampaknya tidak mahu bercakap. Sebulan berlalu. Ayah semakin pulih. Sekarang dia sudah boleh berjalan jarak dekat tanpa tongkat. Dia kata sakitnya sudah banyak berkurangan. Tidur malam pun lebih lena. Suatu hari, ayah keluar ke kebun. Melihat Encik Azman bekerja, dia berkata ingin membantu. Encik Azman melarangnya, jangan paksa diri lagi. Tetapi ayah berkeras. Tak boleh duduk saja. Kena buat sesuatu, katanya. Akhirnya Encik Azman membenarkan, buat kerja ringan-ringan saja. Yang susah biar saya buat, katanya. Ayah mencangkung di kebun dan mencabut rumput. Perlahan-lahan dan berhati-hati, kadang-kadang dia mengurut kakinya, tetapi wajahnya ceria. Dia gembira kerana dapat bekerja. Encik Azman berkata kepada saya, Encik Oleksi dah banyak sihat ya. Betul-betul berbeza daripada masa saya jumpa di lapangan terbang dulu. Saya juga merasakan begitu. Ayah telah berubah. Saya bertanya kepada Encik Azman. Saya rasa sebab pemanas lantai itu. Kaki ayah nampaknya pulih sebab lantai hangat. Encik Azman mengangguk. Mungkin begitu, kehangatan baik untuk badan. Saya bertanya lagi, Encik Azman menghidupkan api setiap malam ke? Encik Azman berhenti seketika. Kemudian dia menjawab, ya. Encik Oleksi kena tidur lena. Saya berkata, mesti susah kan? Encik Azman tersenyum. Tak apa. Tak ada apa-apa berbanding kerja kebun. Tetapi keletihan di matanya jelas terlihat. Malam itu saya bertekad. Saya akan bertanya kepada Encik Azman tentang hubungan kami. Hubungan pelik ini,
Kami berkahwin tetapi tidur di bilik berasingan. Saya tidak boleh terus hidup begini. Tetapi, saya tidak mempunyai keberanian. Saya tidak tahu apa yang harus ditanya, bagaimana untuk memulakan perbualan. Akhirnya, pada hari itu juga, saya tidak berkata apa-apa. Hanya satu yang pasti, Encik Azman berkorban untuk saya dan ayah. Dia meninggalkan waktunya sendiri, ketenangannya sendiri. Saya tidak tahu mengapa dia berbuat begitu. Malam semakin larut. Kedengaran bunyi tapak kaki di lorong. Ia berhenti di hadapan bilik saya, kemudian berlalu pergi. Bunyi percikan api bermula. Saya berbaring di atas katil dan berfikir, apakah perkahwinan ini? Kami seperti suami istri, tetapi juga tidak. Tetapi satu perkara yang jelas. Encik Azman seorang yang baik. Baik secara luar biasa. 2 bulan berlalu. Musim bunga tiba. Benih ditanam di kebun, dan pucuk hijau mula tumbuh. Ayah sudah keluar ke kebun setiap hari. Dia bekerja di kebun bersama Encik Azman. Walaupun masih tidak selesa, dia sudah banyak pulih. Saya belajar kerja rumah. Saya belajar memasak masakan Malaysia. Encik Azman mengajar saya. Dia kurang bercakap, tetapi mengajar dengan sabar. Suatu hari, beberapa makcik kampung datang ke rumah kami. Mereka membawa kuih-muih. Kami minum teh dan berbual-bual. Encik Azman menterjemahkan perbualan. Makcik-makcik itu terkejut melihat ayah. Dah banyak sihat, kata mereka. Betul-betul berbeza daripada masa mula-mula datang. Ayah tersenyum dan mengangguk. Seorang makcik bertanya kepada Encik Azman, macam mana kamu jaga Encik Oleksi? Lagipun dia orang asing. Encik Azman hanya menjawab bahawa dia mengambil berat agar ayah dapat tidur nyenyak. Dia tidak menceritakan tentang menjaga suhu bilik. Selepas makcik-makcik itu pulang, seorang daripada mereka kembali. Kononnya dia terlupa sesuatu, tetapi sebab sebenar berbeza. Nampaknya dia ingin bercakap dengan saya. Makcik itu bertanya dengan berhati-hati, Encik Azman layan kamu baik tak? Saya mengangguk. Dia layan baik, dia layan ayah dan saya dengan baik. Makcik itu teragak-agak seketika, kemudian berkata, Encik Azman memang seorang yang baik. Dia kehilangan istrinya 10 tahun lalu dan hidup bersendirian. Tiada anak, ibu bapa pun sudah tiada. Ini adalah kali pertama saya mendengar cerita ini. Saya tahu Encik Azman bujang, tetapi saya tidak tahu butiran lanjut. Makcik itu terus bercerita. Isteri Encik Azman meninggal dunia kerana sakit. Tempoh sakitnya 3 tahun. Encik Azman menjaga istrinya sambil menguruskan kebun dan berulang-alik ke hospital. Tapi akhirnya tak dapat diselamatkan. Selepas istrinya meninggal, Encik Azman jadi pendiam. Dia tak jumpa orang, hanya hidup di rumah dan kebun. Dia makan seorang diri, orang kampung pun risau. Ketua kampung yang memperkenalkan dia kepada agensi perkahwinan tu. Katanya, apa kata cari keluarga baru? Hidup seorang diri mesti sunyi sangat. Makcik itu berkata, Encik Azman pada mulanya menolak. Tapi akhirnya dia terbuka hati. Dia menambah, Encik Azman memilih Natalia bukan kerana kamu muda. Dia terpikat bila melihat syarat kamu yang mesti datang bersama ayah. Kerana dia tahu betapa sunyinya hidup bersendirian, jadi dia faham kesunyian orang lain. Nafas saya tersekat. Pada ketika itu, saya baru faham sepenuhnya. Mengapa Encik Azman tidak menyentuh saya? Mengapa dia melayan ayah dengan begitu baik? Makcik itu berkata dengan perlahan, layankan Encik Azman baik-baik. Dia orang yang baik. Saya mengangguk, hati saya bercampur baur. Ketika makan malam, saya memandang Encik Azman. Dia makan dengan senyap. Ada kedutan di dahinya dan kesan kerja keras di tangannya. Kata-kata hidup bersendirian selama 10 tahun terasa nyata. Selepas makan, ketika mencuci pinggan, Encik Azman membantu di sebelah. Saya bertanya, Encik Azman tak sunyi ke? Encik hidup seorang diri selama 10 tahun, kan? Encik Azman berhenti seketika. Kemudian dia menjawab, sekarang tak sunyi. Sebab dah ada keluarga. Saya mengangkat muka dan memandang Encik Azman. Ini adalah kali pertama saya melihat pandangan matanya dengan jelas. Ada kesunyian di dalamnya. Kesunyian yang lama dan mendalam. Malam itu saya berfikir, Encik Azman tidak memandang saya sebagai seorang wanita. Dia memandang saya sebagai keluarga. Sebagai seseorang yang akan makan bersama, hidup bersama. Sebab itulah dia tidak tergesa-gesa. Beberapa hari kemudian,
Saya pergi ke pasar raya kampung untuk membeli keperluan harian. Semasa membayar, saya terdengar bisikan dari belakang dalam bahasa Melayu. Tetapi saya faham. Mereka bercakap tentang saya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya bertemu dengan seorang pakcik kampung. Dia memberi salam kepada saya. Saya juga membalas salamnya. Pakcik itu bertanya, "Encik Azman layan baik tak?" Saya menjawab, "Dia layan baik." Pakcik itu mengangguk. "Encik Azman memang orang baik. Orang paling baik dalam kampung ni." Kami tiba di rumah. Encik Azman dan ayah sedang membelah kayu api di halaman. Pemandangan mereka berdua bekerja bersama kelihatan damai. 52 tahun dan 48 tahun, walaupun perbezaan usia 4 tahun, mereka saling menghormati. Ayah memandang saya dan tersenyum. Wajahnya benar-benar berubah. Dia bukan lagi orang yang ingin mati di Ukraina. Dia adalah orang yang menemui sebab untuk hidup. Semasa makan malam, ayah berkata, "Saya betul-betul berterima kasih kepada Encik Azman. Dia telah menyelamatkan nyawa saya." Encik Azman tersenyum janggal. "Kerana kita keluarga, itu perkara biasa." Saya memandang kedua-dua mereka, dan saya sedar, inilah yang Encik Azman inginkan. Keluarga yang akan mengisi kesunyiannya. Bukan cinta atau hubungan fizikal, tetapi orang-orang yang akan makan bersama, hidup bersama. Lewat malam, saya ke tandas dan melalui lorong. Encik Azman sedang duduk di hadapan pemanas api. Dia berpeluh sambil memasukkan kayu api. Wajahnya kelihatan letih, tetapi pada masa yang sama, kelihatan tenang. Ada rasa kepuasan seolah-olah sedang melakukan sesuatu untuk seseorang. Saya diam-diam kembali ke bilik saya, berbaring di atas katil dan berfikir. Encik Azman hidup bersendirian selama 10 tahun. Makan seorang diri, sakit seorang diri. Sekarang dia mempunyai keluarga. Keesokan paginya, Encik Azman keluar awal. Dia berkata ada urusan di Kuala Lumpur. Saya dan ayah tinggal berdua. Kami minum teh sambil berbual-bual. Ayah berkata, "Encik Azman betul-betul baik." Saya juga fikir begitu, betul-betul baik. Ayah bertanya dengan berhati-hati, "Natalia, kamu bahagia ke?" Saya berfikir seketika. Bahagia? Saya tidak pasti, tetapi saya tidak bahagia. Saya menjawab, "Saya okey. Encik Azman baik." Ayah mengangguk. Tetapi ada kebimbangan di matanya. Nampaknya dia risau anak perempuannya terpaksa berkahwin begini pada usia muda. Encik Azman pulang. Dia membawa barang-barang. Dia membeli sayur-sayuran, daging, dan buah-buahan. Dia memberikannya kepada saya dan berkata, "Kalau ada apa-apa yang kamu suka, belilah." Apa saja, saya menerima dengan rasa terima kasih. Saya melihat tangan Encik Azman. Tangannya kasar dan kapalan. Dia telah bertani seorang diri selama 10 tahun. Sambil menyediakan makan malam, saya berfikir. Saya juga sunyi. Di Ukraina, di tengah perang, saya sendirian. Walaupun ada ayah, pada masa yang sama saya sendirian. Encik Azman juga sama. Malam itu, saya bertekad. Saya akan cuba memahami Encik Azman. Tidak perlu tergesa-gesa. Mungkin suatu hari nanti, kami juga boleh menjadi suami istri yang sebenar. Saya mengambil masa, tetapi di satu sudut hati saya, ada rasa bimbang. Adakah ini betul? Hidup begini pada usia 20 tahun dengan lelaki 48 tahun. Tiada jawapan. Hanya perlu hidup dari hari ke hari. Malam semakin larut. Bunyi percikan api kedengaran. Encik Azman sekali lagi menjaga suhu. Saya mendengar bunyi itu sambil terlelap. Ajaibnya, bunyi itu menjadi penenang. 3 bulan berlalu. Sayur-sayuran tumbuh di kebun dan tomato masak merah. Ayah sudah boleh berjalan hampir normal. Dia membantu kerja kebun setiap hari dan wajahnya ceria. Pemanas api juga telah dibaiki sepenuhnya. Tukang baiki telah menggantikan komponen. Dan kini semua bilik hangat. Encik Azman tidak lagi pergi ke pemanas api pada waktu malam. Tetapi dia masih mengambil berat tentang ayah. Saya sudah biasa dengan kerja rumah. Saya juga sudah boleh memasak masakan Malaysia. Apabila Encik Azman berkata sedap pada gulai ikan, asam pedas, atau kuih-muih ringkas yang saya masak, hati saya terasa penuh. Suatu petang, ayah tidur awal, hanya Encik Azman dan saya tinggal di anjung. Angin petang bertiup dan bintang-bintang muncul di langit. Encik Azman berkata,
Banyak bintang. Saya mengangguk. Di Ukraina pun begini. Sebelum perang, Encik Azman bertanya dengan berhati-hati. Rindu kampung halaman? Saya berfikir seketika. Rindu? Sejujurnya, saya tidak pasti. Saya rindu, tetapi pada masa yang sama, saya selesa di sini. Saya menjawab, kadang-kadang rindu. Tapi saya tak mahu kembali, kerana tiada apa-apa lagi di sana. Encik Azman mengangguk. Ekspresinya menunjukkan dia faham. Saya pula bertanya, Encik Azman tak sunyi ke? Encik hidup seorang diri selama 10 tahun, kan? Encik Azman terdiam seketika. Kemudian dia menjawab, sekarang tak sunyi, kerana ada Natalia dan Encik koleksi. Hati saya panas. Encik Azman benar-benar menganggap kami sebagai keluarga. Bukan kata-kata paksaan, ketulusan hatinya terasa. Beberapa hari kemudian, Encik Azman berkata dia akan pergi ke pasar. Saya juga ingin ikut. Encik Azman berkata, baiklah, kami menaiki truk pickup bersama. Pasar itu sesak dengan orang ramai. Segala macam barang dijual. Buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, malah pakaian. Encik Azman memegang tangan saya. Kerana ramai orang, bimbang kami terpisah. Saya terkejut. Ini adalah kali pertama Encik Azman memegang tangan saya. Tangannya hangat, kasar, tetapi ia adalah tangan seorang petani. Kami melalui kedai pakaian. Sebuah baju kurung digantung. Warna biru muda. Saya fikir ia cantik sambil melintasinya, tetapi Encik Azman berhenti. Encik Azman bertanya, suka yang tu ke? Saya mengangguk. Cantik. Encik Azman masuk ke kedai. Saya mengikutnya. Encik Azman mengambil baju kurung itu. Dia bertanya kepada pekedai, ada saiz? Pekerja itu berkata ada. Encik Azman memandang saya dan berkata, cubalah. Saya teragak-agak. Nampaknya mahal. Tetapi Encik Azman berkata, tak apa. Hadiah. Saya masuk ke bilik persalinan dan mencuba baju kurung itu. Saya melihat cermin. Baju kurung itu sangat sesuai. Apabila memakai pakaian cantik selepas sekian lama, perasaan saya berbeza. Ini adalah kali pertama sejak meninggalkan Ukraina. Saya keluar. Encik Azman memandang saya. Selepas melihat seketika, dia tersenyum. Cantik. Sangat sesuai. Pekerja itu juga mengiyakan. Encik Azman membeli baju kurung itu. Saya mengucapkan terima kasih. Encik Azman berkata, maafkan saya, tak pernah dapat beri hadiah. Dalam perjalanan pulang dengan kereta, saya meletakkan beg hitam berisi baju kurung itu di pangkuan saya. Encik Azman memandu sambil berkata, asalkan Natalia bahagia, itu sudah cukup. Saya memandang Encik Azman. Wajahnya di sisi. Dia memandu dengan tumpuan. Ada kedutan, tetapi wajahnya tenang. Dia bukan orang jahat. Malah, dia terlalu baik. Kami tiba di rumah. Ayah menunggu di halaman. Dia bertanya, adakah belanja berjalan lancar? Encik Azman menjawab, ya. Saya belikan baju untuk Natalia juga. Kami makan malam. Kami bertiga duduk mengelilingi meja makan. Gulai ikan yang Encik Azman masak. Sedap. Ayah juga sudah makan banyak. Ayah berkata, saya dah gemuk kat sini, perkara yang tak dapat dibayangkan di Ukraina. Encik Azman tersenyum sambil berkata, makanlah banyak-banyak. Selepas makan, saya mencuci pinggan. Encik Azman membantu di sebelah. Saya bertanya, mengapa Encik Azman layan saya sebaik ini? Encik Azman berfikir sedikit dan menjawab, kerana Natalia keluarga saya. Memang patut saya jaga keluarga. Saya bertanya lagi, jadi, Encik Azman tak memandang saya sebagai wanita, hanya sebagai keluarga? Encik Azman menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia berkata dengan berhati-hati, tentu saja saya memandang kamu sebagai wanita juga, tapi saya tak tergesa-gesa. Saya akan tunggu sehingga Natalia membuka hati. Saya menarik nafas dalam-dalam. Lelaki ini benar-benar seorang yang berbeza. Dia tidak memaksa apa-apa. Dia hanya menunggu. Malam itu saya mencuba baju kurung baru itu. Saya berdiri di hadapan cermin. Saya kelihatan seperti seorang wanita biasa berusia 20 tahun. Natalia sebelum perang. Saya keluar ke anjung. Encik Azman sedang duduk. Apabila dia melihat saya, matanya membesar. Cantik, katanya. Betul-betul sesuai. Saya duduk di sebelah Encik Azman. Apabila saya dekat,
Encik Azman kelihatan sedikit gemetar. Tetapi dia tidak mengelak. Kami memandang bintang-bintang. Bintang-bintang di langit malam musim panas bersinar terang. Saya berkata, "Terima kasih kerana menerima saya dan ayah." Encik Azman menjawab, "Saya yang patut berterima kasih kerana Natalia dan Encik Oleksi datang." Hati saya panas. Encik Azman benar-benar menganggap kami sebagai keluarga. Dia hidup bersendirian selama 10 tahun, tetapi sekarang dia mempunyai keluarga. Saya melihat tangan Encik Azman yang diletakkan di atas lututnya. Tangannya kasar dan kapalan. Saya perlahan-lahan menghulurkan tangan. Saya memegang tangan Encik Azman. Encik Azman terkejut dan memandang saya. Saya tidak berkata apa-apa, hanya memegang tangannya. Encik Azman juga membalas pegangan tangan saya. Ia hangat. Kami duduk begitu seketika. Tanpa berkata apa-apa, hanya memandang bintang-bintang. Ayah keluar dari bilik. Dia melihat kami dan tersenyum. Kemudian dia masuk semula ke bilik. Dia tidak berkata apa-apa. Encik Azman berkata dengan berhati-hati, "Masuklah berehat." Dah lewat. Saya mengangguk, tetapi saya tidak melepaskan tangannya. Saya ingin kekal begitu lebih lama. Encik Azman juga tidak melepaskan tangan saya. Kami duduk begitu selama kira-kira 10 minit lagi. Sambil berpegangan tangan, kami masuk ke bilik masing-masing. Saya berbaring di atas katil dan berfikir. Hari ini, saya memegang tangan Encik Azman. Kali pertama. Ia tidak rasa pelik. Malah, ia terasa semula jadi. Mungkin saya juga sudah mula menyukai Encik Azman. Perbezaan usia 28 tahun, apa pentingnya itu? Encik Azman, seorang yang baik. Sebelum tidur, saya berfikir, biar perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Encik Azman pun kata begitu, dan saya juga rasa begitu lebih baik. Saya tidak tahu sama ada suatu hari nanti kami akan menjadi suami istri yang sebenar. Saya memandang keluar tingkap. Bintang-bintang bersinar. Malam musim panas hangat. Saya tersenyum dan menutup mata. Buat pertama kalinya, hati saya tenang. Musim luruh berlalu, musim sejuk tiba. Salji mula turun. Pada mulanya, ia adalah salji yang cantik dan tebal. Tetapi lama-kelamaan semakin banyak. Halaman rumah diselubungi putih, kebun juga terbenam dalam salji. Pemanas api berfungsi, tetapi rumah itu lama dan penebatnya tidak baik. Terutama pada hari yang sangat sejuk, pemanas api sahaja tidak cukup. Encik Azman berkata, "Untuk kaki Encik Oleksi, kita kena pastikan lebih hangat." Jadi, dia mula menjaga suhu lagi. Dia hanya menghidupkan api pada malam yang sangat sejuk. Saya juga membantu. Kami berdua bergilir-gilir. Pertengahan Desember. Berita mengatakan ribut salji akan datang. Suhu dijangka turun hingga ke-15 di Encik Azman kelihatan risau. "Adakah kaki Encik Oleksi akan baik-baik saja?" katanya. Pada petang itu, salji turun dengan sangat lebat. Ia adalah ribut salji. Luar tingkap diselubungi putih. Angin juga bertiup kencang. Rumah terasa bergegar. Encik Azman menjaga pemanas api sepanjang malam. Saya juga berjaga. Kami sentiasa memeriksa agar kayu api tidak kehabisan. Bilik ayah hangat, tetapi di luar adalah seperti neraka. Pukul 2 pagi. Kedengaran bunyi erangan dari bilik ayah. Saya segera masuk. Ayah menggenggam selimutnya. Wajahnya pucat lesi, bukan kakinya. Dia demam. Apabila saya menyentuh dahinya, ia panas. Demam panas. Ayah tercungap-cungap. Dia tidak dapat bercakap dengan baik. Saya memanggil Encik Azman. Encik Azman berlari datang. Apabila dia melihat ayah, wajahnya membeku. Apabila kami mengukur suhu, ia 40 degrasi. Angka yang berbahaya. Encik Azman mengambil telepon. Dia memanggil ambulans. Tetapi jawapannya mengecewakan. Ribut salji yang teruk. Kereta tidak dapat keluar. Jalan terhalang. Kena tunggu sehingga subuh nanti. Encik Azman menutup telefon dan berfikir. Wajahnya serius. Keadaan ayah semakin teruk. Dia batuk dan berpeluh dengan banyak. Encik Azman membuat keputusan dengan wajah tegas. Saya akan mendukungnya ke hospital. Saya terkejut. Jalan dalam salji begini, kata kereta pun tak boleh keluar. Encik Azman menjawab, "Saya akan dukung. Hospital dekat saja, boleh jalan kaki."
Saya berkata, "Encik dah gila ke? Walaupun dekat, lebih 2 kilometer. Jalan dalam salji begini, tetapi Encik Azman sudah membuat keputusan. Dia memakai pakaian tebal dan sarung tangan. Saya juga memakai pakaian. Saya kata saya akan ikut. Encik Azman menghalang, tetapi saya berkeras. Kami mengejutkan ayah. Memakaikan pakaian dan membalutnya dengan selimut. Ayah separuh sedar. Dia menggumam sesuatu tetapi saya tidak faham. Encik Azman mendukung ayah. Dia membongkokkan lutut dan mengangkat ayah ke belakangnya. Ayah mungkin seberat 65 kilogram. Encik Azman terhuyung hayang, tetapi dia menstabilkan diri. Dia membuka pintu. Angin menyapa wajah kami. Salji menghalang pandangan mata. Hampir tidak dapat melihat ke hadapan. Encik Azman melangkah setapak demi setapak. Kami keluar dari halaman, salji setinggi lutut. Sukar untuk berjalan. Encik Azman berjalan perlahan-lahan sambil mendukung ayah. Saya mengikut dari belakang. Kami berjalan kira-kira 500 meter. Encik Azman tercungap-cungap, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus berjalan. Salji terus turun dan angin bertiup semakin kencang. Saya memegang kaki ayah, cuba meringankan sedikit bebannya. Tetapi kekuatan saya tidak mencukupi. Tangan saya cepat terasa sakit. Apabila kami sudah separuh jalan, Encik Azman berhenti buat kali pertama. Dia mengatur nafas dan menepis salji. Tangannya menggigil. Saya bertanya, "Encik Azman okey ke?" Encik Azman mengangguk. "Okey." Dia mula berjalan semula. Tetapi kelajuannya semakin perlahan. Kaki Encik Azman menggigil. Nampaknya dia sukar menahan beban. Namun, dia tidak berhenti. Peluh mengalir di wajah Encik Azman. Dia berpeluh walaupun dalam kesejukan. Saya menangis. "Tolonglah rehat dulu." "Rehatlah sekejap," kata saya. Tetapi Encik Azman menggelengkan kepala. "Kalau rehat, Encik Oleksi lagi bahaya. Kita kena pergi," katanya. Ayah menggumam, "Maafkan saya. Turunkan saya." Encik Azman menjawab, "Encik Oleksi, sabar sikit. Kejap lagi sampai." Saya berdoa sambil mengikut Encik Azman dari belakang. Semoga kami tiba dengan selamat. Apabila kami hampir tiba, Encik Azman hampir rebah. Kakinya goyah dan belakangnya membongkok. Tetapi dia tidak berputus asa. Cahaya hospital kelihatan. Saya menjerit, "Sampai di sana." Encik Azman mengangkat muka. Dia melihat hospital. Dia mengerahkan tenaga terakhirnya. Kami tiba di pintu masuk hospital. Encik Azman menurunkan ayah sambil terduduk di lantai. Dia sudah tiada tenaga lagi. Saya mengetuk pintu hospital. "Tolong," jerit saya. Petugas perubatan keluar. Mereka memindahkan ayah ke atas pengusung. Mereka membawanya masuk. Saya mengejutkan Encik Azman. "Kami perlu masuk ke dalam." Encik Azman berdiri. Dia terhuyung hayang tetapi berjalan. Di dalam hospital hangat. Encik Azman bersandar di dinding. Dia menutup mata. Belakang Encik Azman basah kuyup dengan peluh. Bajunya basah. Dalam kesejukan begini, jururawat melihat Encik Azman dan terkejut. Dia berkata, pesakit ini juga perlu rawatan. Encik Azman berkata dia baik-baik saja, tetapi jururawat tidak mengalah. Dia membawanya ke bilik rawatan. Saya pergi ke bilik rawatan ayah. Doktor sedang memeriksa ayah. Dia berkata demam panas dan simptom pneumonia. Kalau lambat sedikit, pasti berbahaya, katanya. Saya menghela nafas lega. 1 jam kemudian, ayah kembali stabil. Dia sedang menjalani IV drip. Dia juga sudah sedar. Dia melihat saya dan bertanya, "Di mana Azman?" Saya menjawab, "Dia sedang dirawat." Ayah mengalirkan air mata. "Maafkan saya, kerana saya, Azman susah." Encik Azman masuk, tangannya berbalut. Dia berjalan sambil menyeret kakinya. Dia melihat ayah dan tersenyum. "Baguslah, dah sedar." Ayah memegang tangan Encik Azman. "Terima kasih," katanya. "Kamu dah selamatkan nyawa saya." Encik Azman menggelengkan kepala. "Kerana kita keluarga, itu perkara biasa." Saya memandang kedua-dua mereka. Air mata saya mengalir. Encik Azman berjalan 2 kilometer, mendukung ayah dalam ribut salji. Pada saat itu, saya sedar. Encik Azman adalah orang yang sejati. Tidak kira usia tua atau muda. Lelaki ini benar-benar menganggap kami sebagai keluarga.
Subuh tiba. Salji berhenti. Ayah dimasukkan ke wad dan saya dan Encik Azman duduk di ruang menunggu hospital. Encik Azman tertidur. Dia kelihatan sangat letih. Saya memandang wajah Encik Azman. Ada kedutan, tetapi wajahnya kelihatan tenang. Saya perlahan-lahan memegang tangan Encik Azman. Ia hangat. Encik Azman membuka mata dan memandang saya. Saya berkata, "Terima kasih. Betul-betul terima kasih." Encik Azman tersenyum dan berkata, "Natalia, Encik Oleksi adalah keluarga saya. Memang patut saya melindungi keluarga saya. Pada saat itu, saya yakin saya akan dapat mencintai lelaki ini. Atau, mungkin saya sudah mula mencintainya, usia tidak penting. Yang penting adalah orangnya." Ayah dirawat di hospital selama seminggu kerana pneumonia yang serius. Tetapi dia menerima rawatan yang baik dan pulih. Apabila dia keluar hospital, doktor berkata, "Kalau lambat sedikit, pasti berbahaya. Kami pulang ke rumah." Ayah berbaring di bilik. Encik Azman menghidupkan pemanas api. Saya membantu Encik Azman. Sekarang saya juga sudah boleh menghidupkan pemanas api seorang diri. Seperti yang Encik Azman ajarkan, saya memasukkan kayu api dan memerhatikan api. Bilik ayah menjadi hangat. Musim sejuk berlalu, musim bunga tiba. Salji cair dan tanah mula kelihatan. Pucuk-pucuk baru mula tumbuh di kebun. Ayah pulih sepenuhnya. Dia kelihatan lebih sihat daripada sebelumnya. Suatu hari pada bulan Mac, kami sedang menanam benih di kebun. Encik Azman, ayah dan saya. Ayah berkata sambil tersenyum, perkara yang tak dapat dibayangkan kalau saya di Ukraine. Encik Azman menjawab, "Sekarang ini rumah kita." "Rumah kita." Ayah mengangguk. Air mata membasahi matanya. Saya memandang kedua-dua mereka, 52 tahun dan 48 tahun. Tetapi usia tidak lagi kelihatan. Hanya keluarga. Keluarga yang saling menyayangi. Selepas selesai bekerja, kami makan malam. Ayah masuk ke biliknya terlebih dahulu. Hanya Encik Azman dan saya tinggal di anjung. Ketika mencuci pinggan, Encik Azman berkata, "Natalia, cuaca hari ini cantik ya?" Saya mengangguk. Kemudian Encik Azman mencadangkan, "Nak jalan-jalan tak?" Saya berkata, "Baiklah." Kami memakai pakaian tebal dan keluar. Kami berjalan di jalan kampung. Bintang-bintang bersinar terang. Angin bertiup, tetapi tidak sejuk. Ia adalah angin lembut. Encik Azman berkata, "Setahun dah berlalu. Sejak Natalia datang ke Malaysia, saya juga sedar. Sudah setahun. Masa berlalu begitu pantas." Saya bertanya dengan berhati-hati, "Encik Azman menyesal ke? Kerana membawa saya ke sini?" Encik Azman menggelengkan kepala. "Tidak sama sekali. Malah, saya bersyukur." Saya juga berkata, "Saya juga bersyukur. Kerana menyelamatkan ayah dan menerima kami." Encik Azman tersenyum. Saya pun hidup. Terima kasih kepada Natalia dan Encik Oleksi. Kami berjalan mendaki bukit. Kampung kelihatan dari atas. Lampu-lampu kecil bersinar. Rumah kami juga kelihatan. Lampu menyala di halaman. Saya memandang Encik Azman. Wajahnya di sisi diterangi cahaya bulan. Wajahnya tenang dan damai. 48 tahun. Usia tidak lagi menjadi masalah. Encik Azman memandang saya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih untuk segalanya." Encik Azman tersenyum dan berkata, "Saya yang bahagia kerana ada Natalia." Saya mendekati selangkah lagi. Saya semakin dekat dengan Encik Azman. Jarak tangan kami hampir bersentuhan. Encik Azman tidak bergerak. Dia memandang saya dengan tenang. Saya menghulurkan tangan. Saya memegang tangan Encik Azman. Ia hangat. Ada kapalan, tetapi ia hangat. Encik Azman menunjukkan ekspresi terkejut. Saya berkata, "Dah okey. Saya dah bersedia." Encik Azman nampaknya faham maksud saya. Tetapi dia bertanya untuk mengesahkan, "Betul ke?" Saya mengangguk, sungguh-sungguh. Encik Azman memegang erat tangan saya. Kami berdiri begitu seketika. Tanpa berkata apa-apa, kami pulang ke rumah. Ayah sudah tidur. Di lorong, Encik Azman dan saya berhadapan. Encik Azman bertanya dengan berhati-hati, "Betul-betul okey ke? Tak perlu tergesa-gesa." Saya menjawab,
Saya nak tergesa-gesa. Tak mau tunggu lagi. Encik Azman menunjukkan ekspresi terkejut. Dan kemudian dia tersenyum perlahan. Malam itu, buat pertama kalinya, Encik Azman datang ke bilik saya. Dia mengetuk pintu. Saya membuka pintu. Encik Azman berdiri di sana. Wajahnya kelihatan janggal, tetapi pandangannya serius. Saya menjemput Encik Azman masuk. Saya menutup pintu. Tinggal kami berdua. Encik Azman berkata, "Natalia, saya meletakkan jari di bibir. Jangan cakap apa-apa." Malam itu, kami menjadi suami istri yang sebenar, selepas setahun berkahwin. Encik Azman berhati-hati. Dia tidak tergesa-gesa. Dia mengambil berat tentang saya. Keesokan pagi, apabila saya bangun, Encik Azman ada di sana. Dia sedang tidur. Wajahnya tenang. Saya memandang Encik Azman. Inilah suami saya yang sebenar, fikir saya. Encik Azman terbangun. Dia melihat saya dan tersenyum. Dia bertanya, adakah saya tidur nyenyak? Saya juga tersenyum. Tidur nyenyak. Kami sarapan. Ayah melihat kami dan tersenyum. Dia seolah-olah faham sesuatu, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya kelihatan bahagia. Selepas itu, rutin harian kami berubah. Encik Azman masih mengambil berat tentang ayah, dan dia lebih banyak tidur di bilik saya. Kami hidup seperti suami istri yang sebenar. Orang-orang kampung juga menyadari, pandangan mereka terhadap kami berubah. Pada mulanya mereka berbisik-bisik, tetapi sekarang mereka seolah-olah mengucapkan tahniah. Mereka berkata Encik Azman kelihatan bahagia. Bulan April tiba. Bunga-bunga mekar di kebun. Saya bekerja setiap hari bersama Encik Azman. Kami berpegangan tangan sambil berjalan, kami ketawa bersama. Ayah juga sihat. Suatu petang, Encik Azman berkata, "Saya bahagia. Setahun yang lalu, saya tak dapat bayangkan semua ini. Saya ada keluarga dan ada orang yang saya sayang." Saya juga berkata, "Saya juga bahagia. Pada mulanya saya takut, tapi sekarang tidak lagi. Ada Encik Azman, saya rasa selamat." Encik Azman memegang tangan saya. Dia berjanji akan sentiasa melayan saya dengan baik. Saya juga berjanji akan sentiasa bersamanya. Bulan Mei tiba. Musim bunga semakin mendalam. Ayah semakin sihat sehingga boleh berjalan-jalan seorang diri. Encik Azman sibuk dengan kerja kebun, dan saya melakukan kerja rumah. Suatu hari, badan saya terasa pelik. Perut saya mual. Saya muntah pada waktu pagi. Encik Azman risau. Dia kata kami perlu ke hospital. Kami pergi ke hospital. Saya menjalani pemeriksaan. Doktor memberitahu hasilnya, mengandung. Saya tidak percaya. Encik Azman juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi kemudian dia tersenyum ceria. Dah ada bayi ke? Doktor mengucapkan tahniah. Katanya bayi sihat dan membesar dengan baik. Dia meminta kami menjaga pemakanan untuk melahirkan anak yang sihat. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Encik Azman terus tersenyum. "Saya akan jadi ayah." "Tak percaya," katanya. Saya juga tersenyum. "Peliknya akan menjadi ibu." Kami memberitahu ayah. "Dah ada cucu," kata saya. Ayah mengalirkan air mata. Air mata kegembiraan. "Saya akan jadi datuk. Tak sangka dapat melihat hari begini dalam hidup," katanya. Pada petang itu, kami bertiga mengadakan sambutan kecil. Ayah berkata, "Semua ini bagai mimpi. Setahun lalu saya ingin mati, tapi sekarang saya ingin hidup." Encik Azman menjawab, "Kita semua hidup. Kita saling menghidupkan." Saya juga mengangguk. Benar-benar begitu. Malam tiba. Encik Azman dan saya duduk berdua di anjing. Encik Azman meletakkan tangannya di perut saya. Dengan berhati-hati dan berkata, "Saya akan membesarkannya dengan baik. Saya akan bahagiakan kamu." Saya memeluk Encik Azman. "Terima kasih," kata saya. "Saya sayang Encik Azman." Encik Azman terkejut, tetapi segera memeluk saya kembali. Dia berkata dia juga sayang saya. Malam musim bunga semakin larut. Bintang-bintang bersinar. Lampu menyala di rumah kami. Cahaya yang hangat. Cahaya keluarga. Musim panas tiba. Sayur-sayuran di kebun masak ranum. Perut saya semakin membesar. Encik Azman tidak membiarkan saya mengangkat barang berat, dan ayah mengupas buah-buahan untuk saya. Dia sudah menjadi datuk yang prihatin.
Tidak lama kemudian, dokter di hospital memberitahu jantina bayi, anak perempuan. Encik Azman menitiskan air mata. Anak perempuan, gumamnya. Anak perempuan kita. Ayah bertanya, nak letak nama apa? Encik Azman berkata, Encik Oleksi yang beri nama. Saya juga bersetuju. Ayah berfikir seketika dan berkata, bagaimana kalau Hana? Encik Azman dan saya mengangguk. Nama yang cantik. Suatu petang pada bulan Ogos, kontraksi bermula. Encik Azman segera membawa saya ke hospital dan 6 jam kemudian, Hana dilahirkan. Suara tangisannya kecil dan kuat. Jururawat menunjukkan bayi itu kepada saya. Merah dan menggenggam penumbuk. Air mata saya mengalir. Dia adalah anak perempuan kami. Encik Azman juga menangis. Seminggu kemudian, kami keluar hospital. Apabila pulang ke rumah, bilik bayi hangat. Kerana ayah sedang menghidupkan pemanas api. Saya bertanya, bila ayah belajar? Ayah tersenyum. Azman yang ajar. Cucu tak boleh kesejukan. Sepanjang malam dia duduk di hadapan pemanas api dan memerhatikan api. Seperti yang Encik Azman lakukan untuk saya. Kami meletakkan Hana di katilnya. Kami bertiga melihat bayi itu. Dia tidur dengan tenang. Encik Azman berkata, inilah keluarga. Saya berfikir, setahun setengah yang lalu, apabila meninggalkan Ukraine, saya tidak dapat membayangkan akan sebahagia ini. Akan bertahan dari perang dan membina keluarga dengan orang asing di negara asing. Malam tiba. Bintang-bintang bersinar di luar tingkap. Ayah duduk di hadapan pemanas api, agar cucunya dapat tidur dengan hangat. Encik Azman dan saya duduk bersebelahan di anjung. Encik Azman memegang tangan saya. Saya juga memegang tangan Encik Azman. Kata-kata tidak diperlukan. Kerana kami tahu, kami saling menghidupkan. Malam musim panas semakin larut. Bilik yang hangat dengan pemanas lantai, dan bintang-bintang bersinar. Keluarga dari Ukraine dan petani Malaysia bertemu, dan ada keluarga baru. Hana mengeluarkan bunyi kecil. Dia seolah-olah tersenyum dalam tidurnya. Saya berfikir, usia tidak penting. Apa pentingnya perbezaan 28 tahun? Cinta yang penting, dan keluarga yang penting. Ayah selesai menghidupkan pemanas api dan keluar. Kami bertiga duduk di anjung. Tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi semua tahu. Kami bahagia, malam berterusan, bintang-bintang bersinar. Kehangatan pemanas api, kehangatan keluarga memenuhi rumah. Dan itu sudah cukup. Kisah yang saya ceritakan ini berakhir di sini. Terima kasih kerana mendengar dan bersama saya. Jika episod hari ini menyentuh hati anda, sila tekan suka dan langgan. Setiap klik anda adalah kekuatan besar untuk kami menghasilkan video. Kami juga menerima kisah-kisah sebenar untuk diceritakan. Bagi mereka yang kisahnya terpilih, kami akan menghantar voucher hadiah, jadi sertailah beramai-ramai. Sehingga kini, kisah kami yang indah seperti bunga dan bersinar seperti bintang. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya.